والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمني ما جهلت وذكرني ما نسيت. وعنه قال جاء ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النبي فسألوه أنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال أو قد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. رواه مسلم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. متفق عليه. Dan daripadanya, itu daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata dia, telah datang bertemu dengan Rasulullah satu kelompok manusia di kalangan sahabat, lalu mereka bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami dapati di dalam diri kami ini satu benda yang terlalu amat besar untuk kami bercakap mengenainya. Lalu Rasulullah bertanya, adakah kamu dapati benda tersebut ada terlintas di hati kamu? Kata mereka, ya wahai Rasulullah. Maka sabda Rasulullah, itu adalah kenyataan iman. Riwayat Imam Muslim. Dan juga daripada Abu Hurairah, kata dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan akan datang bertemu setiap di kalangan kamu. Lalu syaitan berkata, siapakah yang mencipta ini? Siapa yang mencipta ini? Siapa yang mencipta ini? Akhirnya syaitan akan berkata, siapakah yang akan mencipta Tuhan engkau? Apabila seseorang kamu sampai kepada persoalan ini, naklah dia beristiazah dengan Allah danlah dia meninggalkan pemikiran tersebut. Muttafaqun alaih. Lama mana tak ngajar ni dia. Belum pergi ke Mekah gitu kan ngajar. Belum ke Mekah ada 3 bulan ke berapa bulan tak tahu. Amor ni nak ngajar sangat, ngajar ni enggak minat pelajar. Tapi kadang-kadang lon ni enggak cari makan lagi, nak main politik lagi. Dia paling penting sekali gak penyakit lah. Dia masa tak cekak ke Allah, mana nak buat tak tahu lah. Ustaz Ki cadang dia kata kita beli rumah koning lah sebuah pula. Kita mari kita jemaah, kita mari duduk sini dia kata. Kita duduk sini tak cekak sikit pun tertebing mari. Kata boleh lah. Nampak ada orang baru buat kondo di mana ni, dalam Abaut ni, kita pergi beli situ lah sebutir kata. InsyaAllah. Kali terakhirnya kita bercakap mengenai al-waswatu, cakap mengenai al-waswah. Cuma mana ingatkan semula al-waswatu sini ya jadi bab kita ngaji malam ni bukanlah sebagaimana waswah yang kita faham dalam amalan harian tu dah. Hak tu dia panggil syakun. Misal orang tu ambil semaya dah ke dak lagi, ataupun 3 ke 4 rakaat, ataupun macam waswah tu lah kita panggil ke waswah Kelantan tu lah, bahasa tak suci, bahasa begitu, bahasa tu syak, ia melibatkan keyakinan, melibatkan orang panggil tahap
kepercayaan. Tahap paling sempurna kita mempercayai seseorang atau sesuatu ni dari bahasa Arab dia panggil yakin. Yakin 100%. Apabila diberitahu satu perkara, kita pun terima dengan penuh hati. Arab panggil yakin. Ya, yakin. Sekiranya kita terima tapi tidak sepenuh hati, lebih kepada percaya, Arab panggil zon. 100% terima, yakin. 51 sehingga 99 Arab panggil zon, lebih banyak percaya. Kalau bagi dua, Arab panggil syak. Dia betul-betul bagi dua sama banyak. Kalau lebih tak percaya, dia panggil wahm. Dia kalau tak percaya langsung, Arab panggil ingkar. Dia ada 5 nama kepada 5 nama dalam bahasa Arab kepada perbuatan hati dia menerima sesuatu berita. Ada 5 perkataan. Sekiranya terima 100% yakin. Sekiranya lebih terima zon. Di dalam agama ni ada benda yang memang kena yakin, khususnya perkara tauhid. Perkara tauhid ni wajib kena yakin. Percaya pada Allah ni ada, percaya pada dosa, percaya pada pahala, percaya pada akhirat, percaya pada azab kubur ni dia mesti yakin, mesti 100%. Tapi kalau amalan ibadat kadang-kadang tak perlu pada yakin, pada dengan zon. Contoh kalau kita pergi ke laut, kalau kita pergi ke bukit, nak semaya, menentukan kiblat, ataupun nak menentukan masuk waktu zuhur atau waktu asar kita nak semaya, ya pada dengan zon je. Dukhulul waqti walau bizon, tu dah kita fiqh tulis. Masuk waktu sekalipun dengan berasa sedap hati. Berasa masuk dah ni. Tapi mana tengok masuk ni? Berasa lapar ceruk dah perut. Perut ambo biasa kat zuhur kat lapar lah. Tak dapat satu semaya. Orang kata masuk nampak matahari gitu. Ambo badan dengan perut ya. Kalau ambo pukul 8 ceruk sama, makan ada serang. Pukul 10.30 ceruk pula. Tu maya duha, makan pula serang. Semaya dah. Waktu tanda. Tu pukul 2 ceruk pula. Makan pula dah masuk dah. Ada satu. Dukhuluhu walau bizan, ataupun istiqbalul qiblati walau bizan, menghala kiblat walaupun dengan zon, tak perlu kau yakin. Pasal apa? Pasal perbuatan yang kita nak buat ni, kalau nanti kau nak yakin, jawabnya tak buat benda wajib, jawab dia tidak akan buat benda wajib. Hai nak semaya, takut tak masuk waktu lagi, tak semaya. Dah minta kau rasa doa lagi dah. Tapi dalam bab percaya kepada Allah ni satu, tak ada lain. Dalam bab percaya kepada akhirat, bagi akhirat dan bagi mesti ni kena mesti. Baik. Hak tunya hak menjadi sebutan orang. Hak yang kita belajar dulu, pelajaran terakhir kita ni, kita bercakap bab al-waswah ni dalam bab kepercayaan, bukan dalam amalan tu, iaitu perkara yang mari yang timbul dalam hati kita mengenai benda-benda yang perlu diyakini. Kita diajar oleh agama supaya percaya Allah ni qadim, Allah ni khaliq, Allah ni pencipta, Allah ni tunggal, Allah ni laisa kamitslihi syai'. Tiba-tiba nyomari pemikir-pikir dan juga soalan-soalan mengenai Allah. Hak ni kita panggil waswas. Hak ni yang kita panggil al-waswah. So, hak yang kita nak ambil peringat semula sama sebut dah itunya. Yang keduanya ambil sebut juga itu maratibu al-khawatir. Lintas hati ni. Dia ada hadisun nafs, telitah ni. Dia ada 4 peringkat ambil sebut dah rasanya. Kalau ingat kita ingat tahulah 4. Tamu ni dia mari tegak mari ilal. Ni tak ada apa satu. Marilah berapa-berapa. Yang kedua dia marilah otak kita sambar. Otak ni sambar. Tu
bah kali dengan kali tu aling. Kalau sekiranya lintas itu tak molek, adakah dibuat kira ataupun tidak? Banyak kalangan tu alim, khususnya Imam Nawawi sebut dibuat kira. Lintas huduh ni sekiranya kita kekal kan, dianggap berdosa. Dianggap berdosa tu. Kata dia, itulah kategori hasad dengki. Hasad dengki ni dia hanya perasaan. Kalau dia kita pergi kata orang tu, dia tak kira hasad dengki dah, dia ketimbul orang dah. Tapi dia namakan al-hasad, ya Nabi kata la hasada. Innal hasanat iyyaka wal hasad fa innal hasadat ya'kulul hasanat kama ta'kulu an-narul hatabah. Nabi kata jaga-jaga, ingat-ingatmu daripada ada penyakit hasad dengki, kerana hasad dengki ni dia akan makan segala kebaikan dan kebajikan kita, sebagaimana api ni makan kayu-kayu kering. Jadi yang dimaksudkan al-hasad oleh Nabi sini perasaan je, bukan tindakan apa. Kalau nak kita pergi wakena, pergi bocor tayar mutu dia, kita pergi halal perjalanan dia, kita pergi wakena apa anak bini dia, itu tidak hasad. Hak tu dia mufa'alah, tindakan daripada hasad. Jadi hasad ni sendirinya mujarradu, semata-mata kita terima lintasan-lintasan huduh hati kita. Hati kita kata dia tu lah buat anak kamu sebenarnya, kita pun pakai terima tanpa usul perasa. Ni hasad. Jadi kata Imam Nawawi rahmatullah alaih, habis kat yang kedua ni, apabila fikiran kita ikrar lintasan-lintasan ni pun, kalau lintasan tersebut adalah jahat, dia telah dianggap dosa. Kalau sekiranya lintasan itu baik, maka dia telah diberi pahala. Cuba 2-3 perkara merasa akhir-akhir dulu lah sama sebut. Yang malam ni kita baca hadis yang kedua daripada babul waswah ni. Hadis ni masih lagi daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata dia, ada beberapa orang di kalangan sahabat Nabi mari jumpa Rasulullah. Mari jumpa Rasulullah dan mari mengadu. Qalu fasa'aluhu. Katanya Abu Hurairah, fasa'aluhu, mereka tanya Rasulullah, kata dia, anna najidu fi anfusina ma yata'azamu an natakallama bih. Ini kenyataan sahabat ni dah. Ini tidak mari Nabi lagi ni. Kenyataan sahabat mari jumpa. Dia kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kita ni dapati di dalam diri kita, perasaan kita ni, ma yata'azamu an natakallama bih, benda yang bagi kita terlalu besar untuk kita kecek. Dia ulama sebut, iaitu nyemari perasaan-perasaan yang sakut paut dengan akidah. Sakut paut dengan akidah. Contohnya 2-3-4 contoh di sebelum lama. Benda ni pun dibuktikan dengan hadis yang kita akan baca selaginya, iaitu nyemari fikiran mengenai Allah. Man huwa Allah, siapa dia Tuhan. Pasal otak kita manusia ni, apabila kita nak kenal, marilah persoalan ni. Kalau mamak lah, siapa dia mamak? Di samping kita nak tahu mengenai sifat mamak. Kalau jenis backing, kalau jenis berani, kalau jenis comel, orang boleh royak. Tapi tak puas hati lagi, tak boleh tengok Tuhan. Ini biasa bagi manusia. Ya? Kaifa huwa, lagu mana dia ni? Mari bagai-bagai begini. Ni mari lagu. Jadi sahabat Nabi ni banyak ke Rasulullah, kita ni mari bagai-bagai ni. Nak kecek, kita bahasa saya takut. Tak betul. Akhirnya Rasulullah bertanya, awajadtumuhu, ada dah kau pakai tu dah perutmunya? Qalu bala. Sahabat ni kata, ya, bagai tu ada. Tidak kata terletak kat gidak, memang ada. Qala, lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut, zaka sarihul iman. Ni kata dia sarihul iman. Iman yang nyata, kenyataan iman. Sekali tu hadis ni ya peling sikit. Benda tu dia duduk susah mana. Peling tu macam India cakap begitulah. India ni cakap bahasa
Bahasa Melayu dia akan sebut serupa dengan bahasa India dia. India ni banyak-banyak cakap kepada faham kita. He nehi. He nehi. Dia tak ada, kena kata tak ada. Dia kena sebut he dulu. He tu makna dia ada. Ya tak ada. Gitu. Kata kau kenapa lagi ya tak ada je. Ya tak ada dia ni jadi satu semangat kepada orang India menego. Sebab tu orang India nego kecil-kecil pun dia boleh hidup. Orang Melayu nak kena nego besar baru boleh hidup. Pasal bahasa-bahasa orang India ni bahasa yang meyakinkan. Pergi kedai dia, "Mamat, beras ada ke?" "Ada." Dia tahu dah kedai dia ni tak ada beras. Dia tak akan jawab tak ada. "Ada." "Berapa mau?" Dia akan tanya kita, "Berapa mau?" Kita rakyat kata secupuk lah. Ya ke? Setengah cupuk ada. Dia tak rakyat bagai tak ada, setengah cupuk ada. Kita kata setengah ke setengah, marilah. Baru-baru sana sudah habis. Baru sani baru habis. Dia tak akan jawab tak ada. Awak mari semula lah karang. Itu style untuk menyakitkan mereka. Bahasa. Jadi Nabi sebut zakat sarihul iman. Nabinya masa jawab kepada sahabat ni tak kata tak bertemu tu. Nabi kata zakat sarihul iman. Apabila berlakunya persoalan-persoalannya mari mikir macam-macam ni Allah, tapi dalam keadaan kita tahu benda hak mari itu adalah bagai tak betul. Kita tahu Allah ni khalik. Allah ni memang pencipta. Tak ada orang yang mencipta Allah. Semua benda lain ni makhluk. Huwal khalik. Kita tahu Allah ni qadim. Allah ni azali. Kita tahu Allah ni bukan benda baru. Kita tahu tiba-tibanya mari lagi perasaan-perasaan. Duk tanya siapa dia buat Allah. Nya mari lagi perasaan Tuhan lagu mana. Sedangkan kita yakin dah Tuhan ni tidak boleh disifat. Laisa kami siluslai. Dalam keadaan ada dua benda ni. Kita yakin, kita tahu, kita faham belakang dah mengenai Allah. Tiba-tiba mari juga benda ni kata Nabi zakat sarihul iman. Pakai kerja ada tu imam tu. Maknanya bagai hak huduh tu mari mutalak. Nak kata syaitan tak mari nah mentah kata memberi iman tak akan berlaku. Ini kena faham dengan baik dah. Syaitan ni kerja dia. La'awiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ni janji dah. Apabila dah tentu dia kena anak tu apa kata nak ke mana syaitan? Syaitan dia minta dengan Tuhan. Syaitan berdoa. Dia Tuhan terima doa syaitan. Apa yang kita malas sangat nak berdoa ni. Nak kau kaya berdoa tak sih. Ada ke main judi lah nak buat tu. Syaitan hak Tuhan lah anak tu. Akhir minta permohonan terakhir. Diperkenalkan. La'awiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Tuhan kata okey. Lah mu buat lah. Mana ada hak talu tu mu kan? Boleh kamu. Jadi syaitan ni kerja dia mari untuk kecek. Untuk kecek. Dia kita bila kita ngaji ilmu tauhid. Syaitan kecek juga. Dia kitanya mari perasaan tu terganggu fikiran kita. Maka yakinlah bahawasanya masa tu iman kita jiluh molek. Sebab itulah siapa dah mau teringat Ali karramallahu wajah Imam Ali ke siapa dia as-salatu allati la waswasa laha fahiya salatul yahud wan nasara. Semaya hak tak ada waswas dalam semaya ni semua orang Yahudi semaya Nasrani. Orang Islam ke dia semaya mesti ada gangguan syaitan belakang. Dia sebut dengan kata-kata lain innal lis la yadkhulul baital khali. Pencuri dia tak akan masuk, dia tahu rumah tu kosong. Dia tahu rumah tu ada bagai, barulah dia cuba nak masuk. Rumah selera, ada mari, ada kereta, ada botol, ada ni. Dia paling penting ada piti, baru dia cuba. Dia tahu rumah tak ada kepas satu besar molek pun dia tidak akan masuk. Begitu juga syaitan, dia tahu dalam perut tu ada imej, barulah dia akan cari usaha untuk masuk dalam perut untuk kecek. Kakak kapin dia tidak kecek dah syaitan. Moga kosong dalam perut menata kapin. Ini kena faham dengan baik dah.
Sebab itulah apabila mari kecek lagu ni, orang beriman dia akan tolak cepat-cepat. Orang beriman dia akan tolak cepat-cepat. Tapi kalau orang kafir ataupun orang munafik, khususnya kafir, dia panggil yursilu. Dia akan pegang, dia akan yakin. Ambil tu setan, misalnya setan kapur terbuk. Contohlah kapur terbuk ataupun kapur jubaka, kapur mana. Kapur mana lagi sini. Setan kapur terbuk kulit ni, kulit siap nak gilah ketupat. Dia mari kecek tok seh. Kapi zaman itu dia tahu orang yang buat langit, buat bumi duk cacah. Bisa nampak. Lalu pok-pok ni pun wak berhala dia tu cacang kan? Cacang gitu. Dia pergi kecek kapal jubaka, dia kata orang hak paling, orang wak langit, wak bumi ni duk selo lenik. Orang situ pun waktu hari dia selo lenik. Tengok situ kan selo begitu kan. Lepas tu setan ni pergi kecek kapal anak pun dia kata Tuhan, hak wak langit, wak bumi yang nelai ni, dia duk tidur begini je. Kapal anak pun wak lah takut tidur. Kan pokok kapal ni lain-lain ke belakang takut dia. Mari dia kecek hak jenis India Sami Belu ni, dia kata Tuhan orang ni kuat makan bisa. Tapi itu Tuhan kepada pokok Hindu ni pokok buci-buci belakang. Biasa dia tengok dia pokok besar. Lepas tu dia pergi lembu. Semua tokoh-tokoh Hindu ni tok ca dia atau Tuhan dia ni pokok buci belakang. Ni dia panggil irsal asyayatin atau panggil masuk setan masuk dalam otak manusia. Orang panggil mengenai Tuhan hak mereka perlu puja. Akhirnya manusia ni yakin hak tu, terima hak tu, dia manifestasi ke dengan dia buat, dia bentuk Tuhan mereka. Tapi orang beriman dah qadim, Tuhan ni qadim, laisa kamitsli syai'. Kita percaya Tuhan ni tak serupa. Lagi mu duk boleh nampak, duk boleh tengok, duk berasa, duk tu duk ni tu bukan Tuhan belaka tu. Lalu apabila syaitan mari, kita berasa bersabar, kita tolak. Syaitan mari, kita berasa tak betul, kita tolak. Ni kata Nabi, zakat sarihul iman. Ni iman kita betul dah. Allahu Akbar. Hadis ni kalau Maulana bawa ingat duk ngajar, dia kata hadis ni terang menolak ilmu kalam dalam bab tauhid. Mungkin kita boleh ngaji falsafah Maulana Pakistan Amal Sadiq Mahdi kata Maulana kata tidak nak kata haram. Tidak nak kata haram ngaji falsafah. Tidak nak kata haram ngaji ilmu kalam. Tapi tak betul guna ilmu kalam untuk cakap perkara tauhid. Nak bercakap mengenai Allah. Pasal apa? Kalau bercakap mengenai Allah dengan ilmu kalam ni ilmu logik ni, dia akan membuka ruang kepada syaitan untuk bertapuk dalam perut kita. Syaitan dia mari, kita kena tolak selalu. Dalam hadis yang kedua ni, ya'ti syaitanu ahadakum. Kita baca dua-dua selalu hadis. Nabi kata syaitan yang akan mari setiap di kalangan kamu. Fayaqul, syaitan kata, man khalaqa hadha? Siapa dia buat langit ni? Gagah nelai begitu ni. Kita akan kata Allah dalam perut kita. Dia kata kan. Lepas tu syaitan akan kata banyak. Siapa dia buat bumi yang nelai gagah? Kita akan kata Allah. Pas syaitan kata siapa dia buat pokok? Allah. Pokok. Akhirnya apabila kita peluang ke dia untuk tanya, kita jawab. Dia tanya, kita jawab. Dia tanya, akhirnya dia akan kata man khalaqa rabbaka? Siapa Tuhan yang mencipta Tuhanmu pula? Ada seorang manusia, tak ingat molek je, nama Ja'd bin Dirham. Ja'd bin Dirham. Masa pemerintah Abbasiyah tak silap tak lama tak ada nak baca sejarah. Tu alim besar, tapi takallam. Dia tak ahli Quran, tak ahli hadis, tapi dia jadi berhib cakap falsafah. Takallama sini cakap ilmu kalam banyak. Akhir siapa satu peringkat dia tak bercakap bab benda-benda lain yang Quran ada, hadis Nabi ada, tapi dia bercakap berdasar falsafah untuk membahas dia kaji man khalaqar rabba, siapa yang mencipta Allah. Ada nak tahu hak tu. Di pemerintah masa tu nama Ubadillah ke berapa, hamba tak ingat molek nama. Adalah boleh rujuk semula cerita. Ayah kurban
pada ramai. Sudah baca ketemu. Ayyuhal muslimun tadahu taqabbalallahu dhahayakum. Wahai Islam semua, berkorbanlah, kata dia. Mudah-mudahan Allah akan terima segala korbanmu. Wa inni mudah bi Ja'd bin Dirham. Dak hari ni nak sembelih Ja'd bin Dirham duk bawah, kawan tu duk bawah. Dia turun heret pada kaum apa lalu. Jadi penuh agama, khususnya apabila kita bercakap mengenai Allah, mengenai tauhid, mengenai kepercayaan dengan menggunakan ilmu kalam. Orang duk ya bolok-bolok ni kan. Bagi sahabat Nabi seni-seni je faham. Sahabat Nabi kan bukan sekolah universiti belaka. Sahabat Nabi ni bukan lulusan universiti belaka, tapi tak aja bakit mu nak tanya banyak mengenai Allah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sudah pakat faham belaka. Ni dok kita lah ni wajib kena takwil. Tak takwil kafir. Hang dengar radio kemarin dulu. Wajib kena takwil. Kita mungkin tak perlu berasa. Kenapa? Pasal ayat mutasyabihat. Allah bakar Umar tidak hidup zaman ta'wil. Lepas tu kak ta'wil ni macam tukar masuk yang menyediakan masukkan. Kita orang awam ni tak perlulah nak pergi beli kedai sendiri bahan tu. Padahal dah sudah cukup untuk kita makan yang telah dimasak. Maknanya orang nak pegang Quran, nak pegang hadis ni, dia pergi makan yang tak masuk. Orang yang pegang kitab ni, dia makan yang tak masuk. Faham ke tak mana ni? Bahasa paling mudah ke Abu Bakar baik, Umar baik, Osman baik, sahabat Nabi baik, as-salafus soleh ni pokok ni hingga belaka. Pokok bodoh belaka pasal apa? Pasal makan daging tu. Pasal makan ayam tu, pasal makan ikan tu. Pasal pokok ni dia tidak duk takwil, tak ada duk berapa. Dia pergi Quran, pergi hadis je. Nampak tu dah. Jadi kita lah ni cerdik. Pasal apa? Pasal makan daging dimaksud. Ini takwil yang. Kenapa? Kerana ke ilmu kalam. Ilmu kalam. Ada banyak tanya. Enggak ada tanya banyak negak. Macam-macam lah soalan. Mari mana semua tu? Bukan mari daripada sifat orang mukmin. Mari daripada syaitan. Hak yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut. Hak ni hak yang kita panggil waswah ni. Ini kita panggil waswah. Allah. Ambonya malah nak cakap naun. Dia Nabi guna, sahabat ni guna sini ma yata'azamu. Ta'azama yata'azamu ni asal pada azuma. Azuma ni azimu maknanya agung, besar, hebat. Azuma bahasa Arab dia ada bermula ada 3, 4, 5, 6 kata dasar dia. Dan dia punya perubahan 3 jadi 4 tu dia ada maknanya tersendiri. Dia ada makna dan dia ada tujuannya tersendiri. Dalam banyak tujuannya dipanggil lil mufa'alah atau lil mubalaghah. Kalau kita ngaji surah pula ni malah juga ambo tapi nak sebut sikit je. Sama ada mufa'alah. Mufa'alah ni orang panggil berbilai pembuat. Contohnya kalau qatala mak dia bunuh, kita bunuh orang. Kalau qatala mu nak bunuh aku nak bunuhmu, mak dia perang. Lagu lain bahasa Arab ni gitu versi dia. Kalau qata'a makna dia kerak. Hak panjang 10 kaki kita kerak 5. Tapi kalau kita bubuh satu atas tu jadi qata'a, makna dianya kita cicir-cicir. Hak 10 kaki kita buat 2 kaki, kau buat sekaki itu bahasa Arab. Jadi sininya kawan ni sebut pokok sahabat Nabi ni tak sekolah belaka ni. Kau tidak kata lulus Azhar ke apa dak, pokok darat je mari ni. Dia sebut ma ta'azama fi anfusina. Mari satu benda dalam perut, dalam perasaan tapi ta'azama jadi telajak besar. Kita ni jadi terfikir-fikir.
mikir-mikir sama. Manusia ni pasal dia. Gapo apa berlaku ke dia, dia akan terfikir apa tu lagi benda besar. Jadi begitu kawan ni. Ni sahabat Nabi ta'azama. Dia nya berasa dia tak reti. Dia berasa dia jauh dengan Nabi. Tiba-tiba Nabi royak Tuhan ni Qadim. Tuhan ni Khaliq. Tuhan Nabi kata laisa kamitsli syai'. Gak syaitan dia tahu dah apa makan boleh makan mana. Dia tak mari Madinah hidup dengan Nabi, dia pergi jujur kapo. Jaga-jaga temu Nabi. Dia pergi gombor tu. Dia kawan tu terpaksa mari temu Rasulullah, mari tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masa kawan ni tanya ni, kawan ni dengan penuh harapan Nabi akan jawab ke mana. Tak betul kau, berdosa kau, mu kena taubat kau. Macam-macam lah. Kadang-kadang kalau tu lebak kapung, mu kena istighfar banyak, kena sembelih kambing buat untuk guru. Mana boleh mari dia le perut. Tuhan begitu. Tapi Nabi ni pergi jawab cara positively. Betul dah tu. Mu ni orang beriman tu kalau ada pakai tu. Mu ni manusia yang beriman. Sarihul iman. Imanmu tu betul dah tu. Kalau mari mu tolak. Itu beza kata. Habis tu kalau kita mengaji hadis, kalau kita mengaji Quran cara directly ni mudah. Ambak tu pergi Mekah pun dengan ambak saya tengok orang taban juga Allah. Tahu itu mana tak mudah bawa macam ketekek. Mari wali awal ni lah. Ketekek. Mari sebelah ambak tu dipanggil pembimbing jemaah haji. Mau tu ya. Maka waktu tanya apa? Mau kita masa ihram pun ni enggak. Gugur tak tahu lah berapa lanya rambut. 10 ke 20 tak tahu gugur. Kau kata tak apa bayar cupuk. Cupuk tidak seekor kambing dah. Segar selalu bunyi cupuk. Ya kamu kau seekor kambing. Dah kau itu mata sarah tu begitu. Sedangkan Nabi ajar dalam bab ihram ni jangan susuh kan. Kalau kita mandi, contoh pakai ihram, kita dalam ihram kita mandi, jangan ditengok takut-takut ada rambut. Walau dia jatuh sendiri walaupun kita garu pun. Itu prinsip Nabi, ajaran Nabi. Tapi yang dia ajar kau soal ni pasti kita mandi kita tidak gugur. Dia ajar lagu tu. Gak kitanya sah kau pergi ke Mekah. Duduk rumah pun rambut seguning sekali gugur. Ni rambut botok kan rambut. Pergi Mekah gak kau pernah. Dia menyusahkan. Tapi kalau kita belajar sunnah, kita mengaji hadis, lebih lagi dalam ilmu tauhid, pasal dalam bab ilmu tauhid ni tidak sebagaimana banyak dalam bab ilmu fiqh. Pasal tauhid ni satu kali cakap je. Dia tak berubah-ubah. Dalam bab semaya kadang-kadang ada keperbezaan. Semaya masa segar lagu lain, semaya masa sakit lagu lain, semaya di rumah lagu lain, semaya musafir hadis lagu lain. Tapi dalam bab tauhid satu kali cakap je. Tidak kata Mekah jawab lagu lain, mari Mekah Madinah. Dah. Pak Tauhid ni tolong ya berlaku. Tanya Quran, tengok Quran banyak mana ilmu ayat-ayat Quran Tauhid. Ambil tu orang Pakistan dia satu kali cakap aja. Orang Pakistan tahu cerita, dia satu kali cakap. Temu dia, berapa umur awak sekarang? 30. Oh, duduk 5 tahun. Temu pula. Awak pergi mana lama tak nampak? Balik kampung lah. Lama tak balik. Oh sekarang berapa umur? 30 lah. 30 juga. Jadi guni marah. Bapa mu ni tanya 5 tahun itu pun 30. Tanya lo ni pun 30. Kita orang Pakistan ni satu kali cakap saja. Kecek sekali. Tak kecek banyak kali. Sekali saya cakap. Tauhid abang akidah sekali je. Allahu ilahu wahid. Tuhan so. Start pada Nabi Ibrahim begitu. Start pada Nabi Nuh. Mari duk ratik Tuhan ni so tak ada Allah. Mungkin dari segi amal fiqh berbeza, semaya mungkin berbeza, tapi al-jannatu haq. Surga ada. Mari Nabi Muhammad pun ada surga. Mari Nabi Muhammad sebut wa annal jannata haq wa annan nar haq wa anna su'ala qabr. Semua benda-benda terlibat dengan percaya Tuhan ni. Tu yang Nabi cakap. Tapi dari segi amal dia, contoh dalam bab wirid lepas mayat, riwayat daripada Aisyah saja banyak mana, belah-belah puluh-puluh. Nabi ni baca Allahumma antas salam pun pernah. Nabi pun baca Allahu la ilaha illa huwal hayy pun pernah. Nabi nya hari lain Allahumma antas salam, Allahumma ajirna syahidallah
berpuluh-puluh riwayat menceritakan pelbagai wirid-wirid yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam bab tauhid itulah tu. Nyesuk perlu apa yang kita nak perlu pada ilmu kalam, nak mengenali Allah Subhanahu wa taala. Membuka ruang untuk syaitan masuk dalam kita panggil. Oh kawan ni pun mari sungguh tanya. Lepas tu nanti Nabi nak jawab lagu mana? Takut Nabi marah, takut Nabi nak betul, takut tak kena dah hak berlaku ni, ataupun telah melakukan kesilapan. Tak. Nabi kata zakat sharihul iman. Apa yang berlaku kamu tu nyata dah mu ni ada iman yang sempurna. Allahu akbar. Dia ada yang kedua tu soal lagi satu poin lagi lah kita sebut. Ada yang kedua tu itu kata Nabi, syaitan akan mari temu seseorang, mari tanya begitu, mari tanya begini, akhir dia akan tanya, dia akan wujudnya pemikiran dalam otak kita ni untuk tanya siapa yang cipta Tuhan. Lalu kita kata Nabi, fa idza baghalahu, kalulah syaitan ni dah berperanan dalam perut kita, dalam fikir kita, siapa ke situ. Mana sepatutnya dia tanya siapa yang buat langit tu, kita pakai tolak tepi selalu dah. Tapi mungkin kita ni ada kelemahan tersendiri. Kadang-kadang kita ni serabut, utai banyak, mikir banyak. Syaitan pun mari kita pun layan. Ataupun serabut kau bini ada dah serabut, ataupun hok nak bini baru serabut, bini dok nak saja je. Nak tu gak puluh-puluh tahun dah. Duk serabut mikir masuk syaitan. Kalau kita baca syaitan ni, dia boleh masuk ke manusia melalui ham wa gham. Hammun wa gham. Arab ni dia ada dua bahasa yang digunakan untuk problem, untuk masalah. Hak lepas dah ni benda-benda hak kita buat pada hak sakut dalam perut kita, Arab panggil ghammun. Rumumun. Gham. Benda kita duk mikir masa akan datang, Arab panggil hammun. Kita nak buat tu, nak buat ni, nak buat tu, nak buat ni, nak cakap lah. Jadi syaitan boleh masuk ni. Apa saja hak berlaku dah, kita tak puas hati. Tak puas hati. Tak kira orang tak puas hati kerana tak boleh kita ke, ataupun kita dianyanya ke, atau kira lagi apa-apa. Harta saka ke, tenda ke, teno ke, kasih kita jak kecil sampai tua. Kasih siapa hati nak nikah dengan orang lain. Banyak duduk depan rumah kita pula, bergedik nadi katanya je, denyut nadi, tak gerak kita. Mikir sama, syaitan boleh masuk tu. Syaitan boleh masuk. Sebab tu keadaan yang diajak oleh agama Nabi fa iza balaghahu, apabila kita ni terlepas daripada tipu daya syaitan yang masuk, siapa kau perikatnya pergi duk tanya siapa Tuhan, siapa dia kata fal yasta'iz billah, dia kena minta isti'azah dengan Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan. Dalam hadis lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut innal insana bihaulihi wa quwwatihi. Manusia ni dengan kekuatan dia, dengan upaya yang ada pada dia, tak boleh lawan tipu daya syaitan, tak boleh lawan. Dia kena minta tolongan dan juga kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu itulah ajaran a'udzubillah, astagfirullah ni. Alamak, banyak cerita. Macam empat kita ni duk a'udzubillah ni reti ke tidak? A'udzubillah, orang kita duk baca ni a'udzubillah minasyaitonir rajim. Reti ke tidak tu? Apatah penggunaan dia? Banyak atau tidak jadi sunnah? Dia ada sunnah dia juga penggunaan a'udzubillah minasyaitonir rajim ni. Kebanyakan buat kita ni tidak sikit-sikit. Sikit-sikit tu tidak.
Cuma mungkin bagi setengahnya baru. Yalah, sebagaimana baru misalnya pagi Jumaat ni kan, baru semaya sujud sejedah tu lah. Dia tu imam benar dah duk kapung boleh bersebut hadap sa ibu kaki sebutir-sebutir. Marilah Kota Baru ni ada orang semaya sujud sejadah. Boleh balik riwayat Kota Baru penaknya semaya subuh 3 rakaat. Berlaku tu. Nak kira tak padai lah, tapi tak berlaku pun dedah. Dia ada pula orang ni kata tu image sendiri pula dah. Apabila dia tahu pagi jemaah ni molek sujud sejadah, kalau tak sujud sejadah tu nak balah pula. Terpaksa apa tak ngaji tu. Sedangkan ajaran sunnahnya kebanyakan masa Nabi sujud sejadah, tapi tidak sama-sama. Tidaklah setiap hari jemaah tu perlu baca sujud sejadah. Siapa kau pergi kalau tak sujud sejadah hari tu macam bahasa Quran nak semaya. Anak perah kitanya kopak lagi bangun nak semaya sujud sejadah. Nak sujud sejadah setengah-setengah tu imam. Batu malah ngapa? Letak ayat Quran depan kan. Lama kau tak nampak akhir kan. Baca Al-Qari'an itu baca tu lah. Iqra' tu. Wasjud waqtari. Wah sujud. Amu ingat Pakistan Maulana jadi imam, dia baca surah sejadah. Dia baca saya belum pada siapa pak sejadah tu. Dia pun rokok. Rokok dia sujud berapa naik. Dekat ayat kedua baru baca Tata Jafar. Sengaja nak ajar. Tidak semestinya bila baca sejadah tu kena sujud selalu. Orang ada ilmu, tak ada ilmu. Buat kita kena baca surah sejadah tu wajib kena sujud dah lah. Itu maknanya betul. Baiklah untuk kita tinggal. Jadi Nabi kata mana-mana orang ya iza balaghu zalik. Siapa ada barang ni yang kacak saya kita pun baru telitah. Telitah ni bila? Nya mari mikir man khalaqa rabbaka. Siapa tu buat tu? Masa tu kata Nabi fal yantahi, dia kena stop mikir. Disebut oleh ulama haram dah kita meneruskan nak mikir lagi. Apa dia kita nak tanya Tok Guru. Perasaan dia, perbuatan apa tu lagi membiarkan diri mengiyakan soalan setan siapa dia waktu hamu ni, itu adalah haram. Apa tu lagi kita tanya Tok Guru. Tanya Tok Guru, semua tu perbuatan. Nabi sebut wal yantahi. Hendaklah dia stop situ. Wal yasta'iz billah, dia wajib dia kena kata a'udzubillah ataupun kena kata la haula wala quwwata illa billahi minasyaitanir rajim. Pasal apa? Pasal dia tak mampu dah nak setuk setan. Masa tu dia tak gerak dengan kederak dia bihaulihi wa quwwatihi, dengan kekuatan dia, dengan kemampuan dia, tak gerak dah dia nak berlindung daripada setan. Mesti alaihi an ya'tasima bi quwwatihi wa haulihi ta'ala. Wajib dia kena minta supaya Allah melindungi dia. Ini orang berilmu. Jadi banyak orang banyak nanya dalam bab iman ni. Bila siapa tempat ni dia tidak automatically kata astagfirullah. Bahkan dia mikir marilah wujud ilmu kalam tu. Bukan setakat dia cakap ilmu kalam, dia royak korek pula. Bukan setakat dia korek, dia tulis kitab pula, orang mengajar pula. Tu jadi bolok bisa pakai loan. Maknanya pembelajaran mengenai akidah berasaskan ilmu kalam. Ini jadi masalah. Sedangkan ajaran nabinya fal yasta'iz billahi wal yantahi. Siapa yang pasti pekat tu dia hendaklah minta perlindungan Allah dan juga nak berhenti serta-merta. Allahu akbar. Ada soalan ke? Aku dah qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Ada ke? Soalan sahabat kita ni bertawassul. Dia boleh ke tidak bertawassul
dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjang pula nak kena jawab kita ni. Banyak juga nak kena kecek tu. Kita ni tak cakap mana. Tawassul ni maksudnya perantara. Perantara. Asas perbahasan mengenai tawassulnya ayat Al-Quran. Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai yang beriman, naklah kamu bertakwa kepada Allah dan carilah, wabtaghu ilaihi, carilah untuk menuju Allah ni pengantara, al-wasilah. Daripada sini marilah perbahasan mengenai at-tawassul. Cuma ambonya waktu yang sikat ni tak larat nak kecek banyak. Nak sebut tawassul hok boleh. Hok ia ada nas. Hok ia ada nas. Tawassul pengantaraan berdoa minta kepada Allah hok ada nas. Selain daripada hok ada nas tu hok lain tu tak ada nas belakang. Boleh ke tak boleh? Kalau nak bercakap barang hok ada nas, hukum dia tak boleh. Pertama sekali, tawassul ni erti kita minta dengan Allah menggunakan pengantaraan. Hok asalnya wajib kita berdoa pada Allah ni, ya Allah ataupun Allahumma. Ya Allah ataupun Allahumma. Hok ni direct kepada Allah. Hok dah direct. Lalu hok ada nahnya 3 ya. Yang kita namakan at-tawassul sunni ataupun at-tawassul syar'i. Tawassul berasaskan syarak. Tawassul ada ajaran sunnah. Pertama sekali dengan menggunakan nama Allah dan juga sifat Allah Subhanahu wa taala. Bi asma'ihi wa sifatihi ta'ala. Dengan menggunakan nama dan sifat Allah. Allah sebut dalam Quran, walillahil asmaul husna. Tuhan ada nama yang baik-baik. Tuhan ada nama-nama yang baik-baik. Fad'uhu, maka kamu berdoalah kepada Allah biha, dengan menggunakan nama-nama ni. Allah ni ada nama yang baik. Maka berdoalah kepada Allah dengan menggunakan nama-nama ni. Satu. Yang kedua disebut dalam ayat lain, ayyamma tad'u falillahil asmaul husna. Apa sahaja apa saja yang kamu nak, maka di situ Allah ada nama yang baik-baik. Lalu daripada situlah boleh berdoa dengan nama Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mu'min, Ya Selain pada Ya Allah tu tersebutlah apa-apa yang bernama dengan nama Allah, maka asas bolehnya dasar pada ayat ni. Dan ni salah satu daripada tawassul yang dibolehkan oleh agama. Penat weh. Kena suara tak cak. Yang keduanya at-tawassulu bil a'malis solihah. Kita bertawassul dengan mencagar amalan soleh kita. Ingat tak Bani Israel Yahudi ni ada satu kali 3 orang di kalangan mereka ni gi cari makanan unta ke rupuk ke ceruk lah kalau kita kat bukit tu. Tiba-tiba hujan, tiba-tiba hari petir, gelak gemak. Jadi mereka 3 ni masuk dalam gua, dalam lubang untuk menyelamatkan diri. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala nyo jatuh batu besar di atas bukit ni, mari tutup lubang gua, tak tubik gua. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut, mereka bercakap sama sendiri. Sejam lebih ni kita, sejam dah ni. Teh ni. Habis ni, habis mudah, habis kederak. Qalu innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhrati illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum.
Masing-masing bercakap sama sendiri. Masing-masing berkata, sesungguhnya tak ada satu benda yang boleh menyelamatkan kamu daripada batu besar hak tutup lubang ni illa an tad'ullaha bi salihi a'malikum, kecuali mu kena berdoa kepada Allah jaga amalan soleh kamu yang kamu telah buat lama kena. Ni hadis ni sahih, Bukhari riwayat, Muslim riwayat. Nak weh. Masing-masing doa. Masing-masing doa. Panjanglah hadis ni royak sosok kata nak kita ni. Ni berdoa mula-mula. Cerita ya ada 3 orang berlaku ni, 3 orang. Hak ni berdoa sepupu dia hak tino. Hak ni berdoa wak baik dengan mak pak. Hak ni berdoa wak hijau. Hak ni kata, wahai Allah, aku ni ada 2 orang mak pak aku. Aku wak baik ke dia, abur ruhuma. Aku wak baik, aku wak molek ke dia, aku akan taat. Bahkan aku tidak akan berbuat apa-apa. Ya sepatutnya dia dilakukan dulu. Kecuali aku akan nanti dia. Sehinggalah satu malam, wahai Allah, aku balik puas susu lewat. Siapa-siapa rumah dia tidur. Mak aku ni tidur. Anak aku ni teriak. Nye. Nak minum susu ni. Aku tak beri sehingga mak aku tidur. Mak aku bangun tidur minum. Barulah aku beri ke anak aku. Wahai Allah, sekiranya perbuatan aku ni adalah amal yang baik, amal soleh, mintaklah mu buka. Lalu kata Nabi, terenyok sikit. Tapi nak tubik tak boleh. Nampak dah luar tu. Nak tubik tak boleh lagi. Lalu yang kedua ni pun berdoa, wahai Allah, aku ni lama dengan sepupu aku Tino, comel, very nice, very beautiful, terbaik. Dia Tino ni kata, nak boleh cari pitih dulu. Akhirnya aku pun dia kata, kerja cari pitih. Akhirnya aku dapat pitih, aku buat balik wistaka ke dia. Dia aku pajaklah dia dating. Atau pergi lidu kau, lidu. Dan begitulah. Sekebun bunga kau, atau pergilah mana jerai linen kau, jerai pasu. Akhirnya tak tinggal pakaian. Aku pun cabut habis pakaian aku, dia pun cabut habis pakaian dia. Dia telah berlaku sesuatu benda. Orang panggil nak masuk lala dah. Nak setubuh lala dah. Nak masuk dawai dajjal tu. Akhirnya hak Tino ni tanya, mu sanggup ke? Mu nak ke tidak pakai cicing? Hak tidak milikmu. Mana tak nikah lagi. Wahai Allah, aku terkejut daripada perbuatan aku ni. Aku malu ke diri aku tinggal. Lari. Pitih aku tak ambil, aku lari, aku tobat. Dia, wahai Allah, sekiranya perbuatan aku ni adalah amal soleh, betul kerana mu tolonglah buka. Terbuka sikit, nak tobik tak boleh lagi pula. Minggu depan kau jawab sambung ni. Dan akhirnya pun bangun berdoa, wahai Allah, aku ni gitu penuh bekerja dengan seorang manusia. Wahai Allah, aku ni tokai. Katanya aku ni tokai. Pakai koli ramah. Habis kerja bayar selalu. Habis kerja bayar selalu piti. Habis kerja bayar selalu piti. Tak ada kering perlu. Sebagaimana ajaran agama. Tiba-tiba ada seorang koli ni yang tak bagi ambil gaji dia. Istasar. Lalu aku ni beli kambing. Kambing tu beranak. Akhir beli lembu. Lembu beranak. Akhir beli unta. Beranak unta. Mari 20 tahun. Koli itu mari tanya. Aku itu dah kerja dengan musari itu 7 riyal sehari, mu tak bayar. Lalu aku tunjuk ke dia ni lah. 7 riyalmu itu tu. Penuh padan dengan kambing. Penuh bukit dengan unta. Penuh bukit dengan lembu. Akhir kawan ni tak percaya. Mu jangan perli aku. Jangan perli aku. Jangan main-main. 7 riyal yang itu. Aku bersumpah dengan nama Allah, dak, semua tu hartamu aku beli dengan hak 7 riyal itu. Lalu kawan ni tidak langsung kata thank you. Pergi pakai heret kambing duduk balik. Bye bye. Tidak kata terima kasih. Dak, wahai Allah, sekiranya perbuatan aku ni adalah ikhlas, soleh kepadamu,
buka ke lah pintu gua. Lalu tu buka lah pintu gua. Ini disebut oleh Nabi. Riwayat sahih Bukhari, riwayat Muslim, riwayat. Dia panggil cagar dengan amal soleh. Dia banyak lagi dalil-dalil lain lah. Amal dalil pada lah. Dia yang terakhirnya bil hayy, dengan orang hidup. Orang yang mari temu Nabi doa ni banyak. Tak perlu amroyak satu-satu lah. Orang gila zaman Nabi mari temu Rasulullah minta supaya dia doa. Tak biasa dengar cerita Atha bin Rabah. Pokok tabi'in mari. Lalu seorang perempuan gemuk hitam. Atha kata sebut ke kawan dia, ala urika mar'atan min ahli jannah. Hei sahabatku, nak kedak tengok aku nak ya kamu ada seorang perempuan ahli syurga. Guru dia kata, nak. Qala tilka al-mar'atu sadanu. Orang itu orang gemuk uduh tu. Siapa dia? Atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni usra'u fad'ullaha an yu'afiyani. Hak tino dia kata ni, uduh hitam saat ni pernah mari temu Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, saya ni pernah penyakit gila pak tang. Gila babi. Kau kasar babi. Gila viva. Dia mau kata proton syarikat proton dia bahasa berahi bubuh kereta dia nama-nama binatang rusa, kijang. Jadi viva tu asalnya babi lah. Cuma hudus lajak babi nak sebut wavi tak sedap jadi viva. Demo roya. Kita mak nak tahu. Orang roya. Dia tanya, mari temu Rasulullah. Qalat ya Rasulullah inni usra'u fad'ullah an yu'afiyani. Wa Rasulullah, aku ni kena penyakit gila babi. Maknanya jarang-jarang mari gila. Tolonglah doa supaya aku ni sembuh. Qala in syi'ti sabarti falakil jannatu. Nabi kata tak apa, aku boleh doa. Cuma kalau munno, Nabi kata kalau munno mu sabar, mu akan dapat surga. Nabi beri option ke dia. Nak saya doa, nak saya sembuh ke, ataupun mu nak sabar, boleh surga. Jadi kawan ni bila-bila gila babi pun nak ke surga juga. Qalat asbir. Qalat sabirtu. Dia kata apa, aku sabarlah. Aku sabar tak apa. Dia pun balik. Siapa sekak jalan, teringat so lagi masalah. Mari semula temu Allah. Qala inni atakash. Indama su'artu atakashaf. Kata dia Rasulullah, masalahnya setiap kali aku kena nyakit gila babi ni, akan cabut kain aku. Kain yang jadi cabut, baju tak tahu dari mana. Malu aku orang pakai orang. Fada'alah. Akhirnya Nabi pun berdoa ke dia. Dan diriwayatkan kawan ni, walaupun mari nyakit gila dia lepas pada tu, tak cabut kain. Orang dia masih lagi tertutup. Ni gila babi lagu mana? Terus semua masuk. Ni gila berapa tak tahu. Tak tutup aurat ni. Ya. Jadi macam-macam lagi. Orang tu minta mari berdoa. Mukasyah minta berdoa. Ud'ullah ya ja'alani minhum. Satu petang Nabi alah sakit tekak weh. Sudah semaya asar, Nabi pakai masuk dalam rumah selalu. Lepas pada Nabi kata yadkhulu min ummati 70,000 bighairi hisab, al jannah bighairi hisab. Nabi kata umat aku ni akan masuk syurga tanpa hisab 70,000. 70,000 without interrogation. Tanpa ada interogi, tanpa ada QM ke apa, pakai masuk direct. Nabi pun pakai masuk dalam rumah ni. Geger. Wa tarafa'atil aswat. Dalam hadis tu wa taraf badi geger. Sepuk duk situ, sepuk duk sini, sepuk duk situ, bagi duk. Siapa dia 70,000 ni? Masa-masa hidup badi orang dia kata pupuk muntalih masuk surga direct. Pekakah kafir gitu belum pada masuk Islam. Semua berhala nak masuk surga ke mana? Orang ni kata orang tu, orang ni kata jadi bising, Nabi tu ni berkata kuat Nabi bising ni. Jadi dia royak ke Nabi, dia kata pasal ni, pasal ni 70,000 siapa dia? Orang PAH ke, orang UMNO ke, orang PAN ke, badi masing-masing, badi dakwah lah. Nabi kata humul ladina la yarqun wa la yastarqun.
Nambah 70,000 orang hak ini kalau sakit dia tak berubat, dia pun tak jadi tok bom. Sakit pun dia sabar, dia ya. Kalau ini makan ubat Panadol pun tak boleh masuk syurga direct. Enggak lon ni, nyanyi ke doktor. Dia je bui Panadol. Ya. Qama Ukashah faqala ya Rasulullah, ud'u Allah an yaj'alani minhum. Lalu Ukashah ni bangun caca, kata Rasulullah tolong doa, hamba saya, please. List me. Tolong serahkan aku masuk 70,000 ni. Qala anta minhum. Nabi kata yes. Mu salah satu daripada 70,000. Bangun orang lain so doa juga. Bangun mak tak kira lah siapa. Qala sabaqaka Ukashah tu. Nabi kata cepu mah ni ya soalannya. Tak kira 3-4 soalan jadi dek Ukashah dah tak ada kamu. Macam-macam lagi hadis-hadis yang menunjukkan bahawasanya orang yang minta supaya Nabi berdoa. Jadi berdoa dengan orang hidup ada nas dan disyarakkan. Tapi hak lain selain daripada tu setakat ni, kecuali ada orang boleh hari nas, kita boleh terima. Hak yang ada nasnya pertama dengan nama Allah, dengan sifat Allah. Yang kedua dengan amal soleh. Yang ketiga dengan orang hak yang masih hidup. Dia benar tu dibuat oleh Umar radhiyallahu taala an. Apabila Nabi mati pergi jumpa dengan Abbas. Pak saudara Nabi royak ke dia, wahai Abbas, kalau dulu aku minta supaya Nabi kita Muhammad berdoa untuk kita, tapi telah Nabi mati, aku minta supaya mu pula berdoa untuk kami. Jadi ini menunjukkan bahawa lain daripada hak tiga ni tak wujud nas, dan walaupun dengan Nabi pun tidak jadi syar'i kita berdoa. Apatah lagi doa ni hak Allah, tak kena buat ya jadi syirik. Jadi syirik. Dan Nabi sebut idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah. Mu wahai manusia, kalau nak minta tolong pastikan minta tolong dengan Allah. Kalau nak minta doa dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang lain semua makhluk yang tidak berhak untuk berdoa. Ada banyak lagi ayat Quran yang mungkin tak ada. Wa in yad'uhum la yasma'u doa. Pada dulu aku lakukan hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum.